Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita berada pada Ramadan yang ke-21. 21 Ramadan untuk sama-sama kita mengambil kesempatan meneruskan perjuangan 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan ini untuk kita mengejar ataupun menjemput, memohon daripada Allah dikurniakan Lailatul Qadar. Dan dalam masa yang sama kita tahu bahawa perjuangan hidup ini perlu diteruskan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu yang menemankan ayah, sebagai bakal ayah. Kita perlukan panduan daripada wahyu, bukannya daripada nafsu dalam memimpin keluarga kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan dua orang tokoh panel kita untuk sama-sama dalam tajuk Ayah Mencari Rezeki. Yang pertama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman bin Ibrahim. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Jazakallahu khair insya-Allah. Dan kita bersama juga qari kita pada hari ini Ustaz Abdul Najih Marwan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah insya-Allah kita akan bersama pada hari ini untuk kita membaca ya ayat-ayat suci Al-Quran, untuk kita faham bersama, untuk kita melihat bagaimana ia dipraktikkan dalam kehidupan ya bagi ayah yang baru berumah tangga ya, baru mendapat anak, ataupun mungkin ayah yang mempunyai anak remaja, ataupun ayah yang mungkin katanya bahawa anak saya semuanya sudah berkahwin, masih lagi kita seorang ayah ya, masih lagi ayah yang perlu melihat kepada ayat-ayat di dalam Al-Quran untuk kita semak balik semula. Kalau ada perkara yang boleh kita majukan, kita majukan. Kalau sudah bagus, kita doa Allah beri istiqamah kepada perjuangan seorang ayah menuju ke syurga. Pada hari ini kita ingin melihat kepada surah Al-Mulk ayat 20 hingga 22. Kita memberi fokus kepada ayat 21. Namun kita saksikan dahulu video paparan yang akan disampaikan. Cuma tuan-tuan yang berada di online jangan lupa untuk share dahulu, untuk sama-sama kita maklumkan kepada kawan-kawan lain bahawa 10 hari terakhir ini malam sudah beribadah pagi-pagi ya, ataupun ketika tuan-tuan berada di depan kaca TV, kita semak ayat-ayat Al-Quran untuk kita praktikkan untuk keluarga. Jom sama-sama kita lihat ataupun saksikan video paparan. Waktu kecil dulu ayah saya didik saya memang disiplin. Saya ni anak peneroka Felda, ladang getah. Jadi ayah saya ni memang tegas dengan disiplin. Bangun pagi. Jadi bangun pagi untuk pergi sekolah sebelum maghrib, sebelum waktu subuh tu memang dia dah kejut semua adik-beradik untuk sembahyang subuh. Dan yang paling saya tak boleh lupalah, saya adik-beradik ni paling fobia kalau terlambat bunyi azan maghrib. Kalau terlambat memang kena rotan lah. Sampai sekarang pun saya ingat lah, itu memang tak boleh lupa lah tu. Jadi perkara ni saya didik anak saya juga. Mesti dengar sebelum waktu pukul 7 tu TV 106 mesti dah ada pasang kat Astro kat rumah untuk dengar azan. Dia orang akan takut lah kalau dengar azan TV Oasis tu mesti semua dah standby, siap sejadah untuk kami sembahyang berjemaah anak beranak. Sumber inspirasi ayah saya ni dia kerja kuat. Orang lain pun kerja kuat tapi ayah saya ni lebih kuat lagi. Duduk dah, orang lain dah boleh balik pukul 1, ayah saya baru balik pukul 1, dia akan pergi balik buat kerja. Jadi kesan dia saya terikut. Saya pagi saya kerja tukang masak, saya kerja di Kota Damansara. Saya pukul 4.30 saya dah bangun. Saya sampai tempat kerja pukul 5. Saya kerja sampai pukul 3 petang. Saya balik, saya rehat. Nanti pukul 6 saya sambung kerja balik, part time kerja sebagai tukang masak sampai pukul 12 malam. Saya tengok ayah saya tu rajin, jadi saya ni jadi macam automatik lah kot, jadi rajin juga untuk membesar anak-anak. Saya tengok contoh dengan jiran-jiran rumah sebelah-sebelah rumah. Ada yang dia ni rezeki memang berduit, tapi anak-anak dia ada 2. Contoh ada anak 2. Saya ni ada anak ramai, tapi
sumber kewangan tu macam hampir sama juga, sebab rezeki itu memang dah ditetapkan macam tu. Saya anak ramai pun masih ada jugalah rezeki untuk membesarkan anak-anak, walaupun anak ini sekolah di universiti, yang ini sekolah menengah 3 orang, sekolah rendah, sekolah tadika. Jadi itu rezeki yang dah ada untuk saya membesarkan anak. Saya percaya anak-anak tu membawa rezeki dalam keluarga. Selepas pukul 10, TV, telefon semua kena tutup lah. Wi-Fi pun semua saya tutup. Saya tak nak bagi diorang, bagi sampai diorang tidur. Diorang dah tidur, itu yang saya terapkan. Selepas pukul 10 tak ada lah. Untuk bangun pagi, saya akan kejut semua untuk bangun pagi subuh. Banyak masa kalau tak semayang subuh berjemaah, tak semayang maghrib, tak semayang berjemaah, jadi macam hubungan tu jadi jauh sebenarnya. Bila semayang berjemaah, lepas semayang lepas tu ada cerita-cerita beragama sikit. Jadi masa tu dalam diam-diam dah ambil 1 jam. Dia bercerita apa-apa. Yang ni yang kakak yang umur 10 tahun cerita dengan adik-adik dia, cerita beragama lagi lah. Cerita tadi semayang abang tak boleh sengit macam ni, kakak nampak sengit macam ni. Jadi dia masih bercerita hal agama. Jadi rapat secara automatik lah, rapat adik-beradik. Biarlah anak-anak ni berjaya belajar supaya dia ada jalan untuk berjaya di akhirat dan di dunia lah. Itu bila dia berjaya di akhirat, secara tak langsung akan berjaya di dunia. Kerana memang kita tahu kalau kita mencari dunia, memang kita tak akan dapat lah. Kita kena cari akhirat, nanti akhirat kita dapat dan dunia pun kita akan dapat. Begitulah perkongsian daripada Encik Zuraimi bin Encik Nordin, seorang chef restoran, ya, tukang masak yang mempunyai 8 orang anak yang amat committed bertugas dan mengambil inspirasi daripada seorang ayah beliau yang bertugas sebagai seorang peneroka Felda Ladang Getah, ya, yang berkuat bekerja, dan ini adalah antara perkara yang penting bagi seorang ayah. Dan apakah perspektif daripada Al-Quran? Adakah ayah perlu bekerja keras ataupun sambil lewa sahaja? Inilah yang kita ingin lihat di dalam surah Al-Mulk ayat 20 hingga 22. Kita baca bersama dipimpin oleh Ustaz Abdul Najih Marwan. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
مستقيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita telah baca ayat daripada ayat 20 hingga 22. Atau siapakah yang akan menjadi bala petentera bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu berada dalam keadaan tertipu. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya, bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri daripada kebenaran? Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup lebih terpimpin ke jalan kebenaran atau orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? 3 persoalan yang Allah tanyakan di dalam ayat 20 hingga 22 ini sebagai satu peluang untuk kita berfikir pada setiap malam apabila kita membaca surah Al-Mulk, ataupun jika tak baca, kita masih lagi perlu mempersoalkan beberapa perkara ini. Ada sekitar 6 soalan di dalam surah Al-Mulk, dan 3-nya sudah pun dibacakan oleh qari sebentar tadi. Maka mari kita sama-sama melihat kepada persoalan rezeki, Ustaz ya. Saya nak bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Luqman, bila melihat kepada ayat 21 terutamanya, macam mana Ustaz boleh ceritakan apakah ibrah pelajaran daripada hal ini? Kerana bila bercakap tentang bab rezeki ini, ia adalah satu perkara yang amat penting bagi sebuah keluarga apabila kita bercakap terutamanya pada ayah. Jadi mungkin Ustaz boleh kisahkan, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Najih dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Menyentuh soalan rezeki, kita sebagai manusia ni tak dapat lari lah. Rezeki ni maksudnya kita kena makan, kita kena ada tempat tinggal, kita kena ada urusan-urusan yang memang berkait sangat rapat dengan rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini pun menyebutkan amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Dengan artinya rezeki itu Allah yang punya. Allah boleh beri, Allah boleh sekat, hak dia belaka. Nah, dalam ayat lain inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah nak buka rezeki itu dengan sekeluasnya atau Allah nak sempitkan, itu hak Allah Subhanahu. Apa beza wa yaqdir dengan kat sini amsak, Ustaz? Kat sini masaka kan? Ya. Kemudian kalau wa yaqdir itu apa beza? Ya, Dua perkataan. mungkin perbincangan dan tafsir itu akan ada lah. Cuma saya nak sebutkan di sini ialah maknanya Allah berhak meluaskan dan Allah berhak menyempitkan. Baik. Bila kita lagi daripada dahulu lagi kita mendengar bahawa rezeki itu Allah yang beri. Dan bila kita cari ini hanya ikhtiar dan usaha sahaja. Jadi kalau gitu kenapa kita cari, dah Allah yang sudah tentukan. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, insya-Allah kalau ada ruang yang panjang kita akan cuba bincangkan tentang hadis berkenaan 4 perkara yang Allah tentukan sejak daripada kita masuk dalam perut ibu. Yuktab lahu rizquhu. Rezeki ditulis untuknya. Tambah rezeki. Kemudian ajaluhu, mati. Amaluhu, kerja buatnya, dan juga syaqiyun am sa'id, sama ada syurga atau neraka. Ada dah. Baik. Tuan-tuan sekalian rahmat Allah sekalian, kalau orang akan kata apa tujuan kita kerja lagi, rezeki dah tulis, ulat dalam batu boleh makan. Tak payah carilah kalau dah ditetapkan. Tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, perlu diingat poin pertama dalam hadis yang sahih ini, bahawa Allah menceritakan melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kuasa Allah, ilmu Allah. Ini cerita yang tu. Adapun manusia tak tahu. Tak ada ilmu tu. Ya, tak ada ilmu tentang itu. Allah mencerita bagi pihak dia. Jadi bagi pihak dia kita mengakulah itu memang sungguh. Nah, Allah alim, mengetahui segala sesuatu. Awal dia tahu, sedang dia tahu, akan datang dia tahu, sampai bila-bila dia tahu belaka. Kita tak tahu. Jadi tak tahu itulah menyebabkan kita kena bekerja. Itu poin asas dulu, Ustaz. Poin asas ya. Okay. Jadi di situ sebenarnya untuk menjelaskan bagaimana Allah boleh bagi rezeki, yarzuqukum in amsaka rizqah. Allah nak tahan, nak sempitkan.
semuanya dah tertulis Ustaz ya, Ya, dah tertulis, tulis. Allah dah tahu, tapi kita je yang tak tahu Ya, kan. betul. Jadi kita nak kena pisahkanlah peranan seorang ayah, jangan pula buat kerja Tuhan kan. Ya. Kata Tuhan dah tentukan dah, itu sebabnya saya duduk rumah pun kalau Allah nak bagi datanglah Datang tu. juga. Kan. Kalau macam tu dia nasi tu pun dia biar aje nanti masuk sendiri ke dalam ni ya. Jadi alhamdulillah itu pencerahan yang penting berkaitan dengan rezeki ini, di mana Allah amat berkuasa, Allah amat mengetahui, kita tak berkuasa, tak mengetahui, maka kita terus berjuang ya, berjuang untuk kita mendapatkan rezeki, seperti mana ayah-ayah yang berada mungkin menonton sekarang ataupun menonton pada waktu rehat, untuk sama-sama ya mencari rezeki ini. Jadi Ustaz, bila bercakap tentang diluaskan, dilapangkan, tadi Encik Zuraimi kata ayahnya ni memang committed ya, committed mencari rezeki. Zaman sekarang ni ada suami mencari rezeki, ada isteri bersama ya, bekerja ya, bekerja. Nafkah dalam keluarga ni sebenarnya siapa punya tanggungjawab yang sebenar-benarnya, dan kalau katakan si isteri bekerja tu, duit yang didapat tu dia macam mana perbelanjaan, etika bagi seorang ayah suami agar ianya tidak melangkau peraturan dalam Islam ini? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Abdul dan tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian. Bila sebut tentang isu rezeki, boleh kata zaman sekarang menjadi satu kebiasaan. Suami kerja, isteri kerja. Isteri kerja. Kalau suami sahaja kerja, yalah kemungkinan ada di sana kekurangan begitu begini, ada ambil kereta, ada ambil rumah, loan itu, loan ini dan seumpamanya, maka menyebabkan tuntutan itu berlaku. Baik, tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian. Dalam hal ini, isteri yang bekerja ini pertama sekali dia mesti dengan izin suami lah. Itu nombor satu. Kemudian apabila dia dapat gajinya bulanannya itu, maka yang ini perlulah dibincang. Dalam Islam ni sebenarnya lelaki lah yang menjadi hak ataupun dialah yang menjadi tonggak dalam keluarga untuk memberi nafkah. Isterinya melibatkan Kementerian Dalam Negeri ini, dalaman punya. Nah, suaminya kemudian luar negeri. Jadi dia punya kerja. Tetapi bila isteri membantu, Islam tidak halang perkara tersebut. Islam tidak halang. Cuma tidak ada satu pembahagian sangat jelas bahawa isteri kena banyak ni. Isteri kena serah gaji semua sekali. Tidak ada satu pembahagian sangat jelas di situ. Tinggal lagi perlulah ada satu Diskusi. tafahum diskusi saling faham memahami. Yang ni abang bayar, yang ni ayang bayar. Yang ni ayam bayar ni, habis ayam belaka bayar. Ni tak tahan. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu perlu ada satu persefahaman antara perkara inilah. Okay. Semoga-moga dengan buat begitu, maka dia akan membantu institusi keluarga itu sendiri. Tapi poin yang paling penting tuan-tuan, di dalam masalah bekerja ini adalah kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki halal. Dia cari itu rezeki yang halal. Yang kedua ialah tuntutan dalam bekerja mesti ditunaikan. Contoh nombor satu, solat. Kemudian kalau wanita itu menutup aurat, menjaga hubungan di antara suasana bekerjanya itu, laki perempuan, itu semua itu tuntutan-tuntutan yang menjadi hak di dalam semasa bekerja itu. Masa bekerja. Ya. Jadi elemen menjaga kepada peraturan agama itu penting ya. Tak naklah bekerja kerana mencari nafkah, rupa-rupanya tempat kerja itu adalah ruang yang tidak berkat Ustaz ya. Tidak berkat, sehingga kan rezeki yang datang itu pun tidak berkat. Padahal kita membaca surah Al-Mulk pada hari ini ya, pada majlis ayah ini adalah untuk kita memohon keberkatan untuk keluarga, untuk organisasi, untuk kehidupan kita bersama. Jadi bercakap tentang rezeki pada hari ini, bila Allah kata Allah boleh beri rezeki, Allah boleh tahan rezeki ini, satu perkara ialah ada yang dia memang cari rezeki, dia cari rezeki sampai sibuk daripada pagi sampai petang sampai malam, sampai pagi kan. Meeting dia sampai pukul 2 pagi kat kedai mamak. Kan. Ayah yang dan kata si isteri, bila abang nak pergi mana? Cari rezeki. Kan. Takkan sampai pukul 2? Iyalah kan, tak cukup lagi kan. Dah cukup pun dia ada lagi meeting kan. Jadi kadang-kadang ada yang sampai terabai kepada anak di rumah, dan ada yang kata bahawa saya cari rezeki, yang si isteri awak didik anak dekat rumah. Ya, adakah itu cara yang betul, ataupun apa yang Ustaz nampak antara nak rezeki
mendidik anak dan juga menguruskan kehidupan berkeluarga. Silakan. Terima kasih Ustaz. Bila disebutkan tentang pembahagian tugas dalam mendidik anak, dalam mencari rezeki ini, sebenarnya Islam telah buat guide sebenarnya. Guide. Dia punya batasan-batasan. Contoh dalam Quran sebut waja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Nah, siang tu kamu carilah rezekinya. Kemudian malam itu adalah masa berehat. Tapi ialah kadang-kadang ada shift yang orang bekerja tu malamnya jadi siang, siangnya jadi malam, itu tuntutan-tuntutan kerja lah. Tetapi pada asasnya maksudnya di sini ialah ada waktu yang kena diperuntukkan untuk hak tubuh kita. Inna rabbika 'alaika haqqan. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Hadis tersebut menunjukkan bahawa hak anak-anak ada hak dia, isteri ada hak dia, suami ada hak dia. Maka semua ini kena diberikan hak dengan fa'ati kulli haqqin haqqah. Berilah hak itu sesuai dengan tuntutannya. Jadi dalam hal isu anak, tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian, kita tak boleh pakai serah, orang panggil satu serah pada isteri, ambillah kamulah yang didik anak. Tak boleh. Saya kerja saya cari rezeki. Tuan-tuan dan simak rahmat Allah sekalian, di akhirat kelak, urusan anak, urusan agama anak ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nombor satu yang akan ditanya ialah si ayah. Ayah dulu. Si ayah. Dan ini tuan-tuan dalam ayat Quran menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Mana tanggungjawab kamu juga. Jadi tak boleh dia nak sub gitu. Maknanya isteri punya kerja lah. Tak. Isteri bantu je. Isteri bantu. Isteri bantu. Tapi tinggal lagi dia kena ada satu penyusunan masa, waktu untuk anak-anak melihat sembahyang anak, melihat baca Quran anak, melihat isterinya bagaimana mentaati perintah Allah. Maka sebab hidup kita atas muka dunia tidak terhenti di sini. Mati selesai, alhamdulillah. Tidak begitu. Mati tak selesai, rupanya bangkit balik. Kemudian kita akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi terima kasih ucapkan pada Ustaz Dr. Muhammad Luqman, dan saya ingin bersama dengan Ustaz Abdul Najih sebagai seorang guru di Integrated Holistic School Subang Bistari, Ustaz ya. Dalam zaman sekarang bercakap tentang pendidikan anak, PDPR. PDPR kan, yang kadang-kadang ada sekolah sekarang ni ada yang tutup, ada yang buka, ada yang tutup, ada yang buka kan. Jadi PDPR bila anak belajar di rumah, ya, cikgu mengajar daripada rumah juga. Kadang-kadang dia bukan sekadar siang saja kan. Cikgu mengajar kepada pelajar tu. Kadang-kadang pelajar tu dia WhatsApp-nya, malam-malam tu diskusi tu. Saya ada tengok anak saya, cikgunya buat meeting pukul 10 ke 11 malam macam tu kan. Jadi sebenarnya bagaimana cikgu ataupun ustaz lah kan, sebagai guru di Integrated Holistic School ataupun secara umum ya, guru-guru dalam menghadapi cabaran bekerja, itu bekerja lah kan kalau dah sampai malam tu. Tapi dalam masa sama dia bercakap tentang pendidikan ya untuk anak yang sampai ke malam itu sendiri. Macam mana Ustaz melihat cabaran, pengalaman yang mungkin untuk difahami oleh ayah-ayah lah, terutama yang mendengar pada hari ini. Silakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. PDPR. Kita mula waktu PKP lah tahun lepas kan. Kita mula PDPR tu. Jadi banyak sebenarnya cabaran-cabaran yang perlu dilalui oleh semua, oleh guru-guru, oleh anak-anak murid dan kepada penjaga. Dari segi guru, persediaan, dari segi kita biasa di dalam kelas fizikal, kita nak biasakan diri dengan online punya website, application, kita nak biasakan tu dulu. Kemudian dengan internet di rumah macam mana kan? Yang tu kita kena ni lah, kejap-kejap putus, hilang kan. Murid tanya, mana ni? Itu persediaan dari segi guru lah. Persediaan mental Ustaz pun sama juga Ustaz. Dari segi mental kita. Kita biasa masuk dalam kelas, ini kosong. Kadang-kadang penerimaan anak-anak murid tu berbeza-beza. Di dalam kelas dia dah wajib dia ada dalam kelas. Di online ni kejap-kejap hilang, tutup. Mikrofon mute.
Kita tanya mana senyap. Kita macam-macam. Di murid pun begitu juga, persediaan dia dan cabaran dia untuk dia membiasakan diri dengan online ni. Tidak semua pelajar boleh biasa dengan online ni sebab dia lain lah. Sebab fizikal kita di dalam kelas ada interaction secara langsung, dan bila online dia akan rasa cepat lesu. Dan kami pun, saya belajar lagi Ustaz. Masih menyambung pelajaran lagi. Jadi bila online, kalau tak online dari pagi sampai ke malam kami belajar ni tak ada masalah. Bila online kita punya lecturer pun kata tak boleh lah. 2 jam limit kita, 2 jam saja. Tak buat apa ni. Dia Dia letih, lain. lesu Ya, kemudian dari segi ibu bapa dia nak menyediakan gadget. Ini masalah besar ni sebenarnya. Anak ada 5 contoh, semua sekolah. Kan bagi macam mana nak dibagikan setiap seorang ada gadget. Susah tak? Kemudian lagi satu, anak-anak murid ni dia masih lagi, kadang kalau yang sekolah rendah tu dia belum berapa mahir lagi, dia perlukan mak ayah. Mak ayah ni walaupun dia bekerja dari rumah, terpaksa dia layan anak dia duduk sekejap sini, sekejap pergi lari bilik sana, sekejap lari macam-macam. Jadi nak katanya cabaran PDPR ni semua orang lalui dan semua kena beri kerjasama lah. Dan kalau ada kekurangan tu tak boleh nak katanya kita mempersalahkan pihak ni tak. Kita berusaha sama untuk memperbaiki. Ya. Jadi itulah antara cabaran zaman sekarang, bercakap tentang rezeki dan pendidikan berkaitan jugalah tu kan. Pasal bercakap tentang nak menyiapkan gadgetnya, internetnya, dalam masa yang sama juga mak ayah perlu menguruskan masa ya bersama anak, dan bila anak dah pergi ke sekolah itu gadget tu tinggal balik, lepas tu nanti muncul balik semula. Itu antara perkara yang menjadi cabaran rezeki zaman ini, dan insya-Allah kita berehat sebentar, kita ingin menyambung lagi bagaimana menguruskan rezeki zaman ini dengan penuh ketidakpastian dalam diri seorang ayah, dalam diri seorang ibu, tetapi yang pastinya ada rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali semula dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Kembali kita dalam majlis ayah pada hari ini dalam tajuk Ayah Mencari Rezeki, satu topik yang penting untuk seorang ayah yang pastinya seorang ayah akan terus berusaha sampai ke hujung hidupnya sebagai seorang ayah untuk mencari rezeki. Bagi ayah-ayah yang mungkin sudah pencen, sudah ada wang pencen, mungkin tidak bimbang sangat, tetapi itu pun masih dibimbangkan kerana ada perubatan, ada keperluan-keperluan tambahan yang tidak mencukupi, sehingga kan bimbang macam mana saya nak mencari rezeki. Kadang-kadang ada masa saya rasa lost ataupun putus asa dalam hidup ini pasal baru saja diberhentikan, baru saja dipotong gaji, kecewa dengan apa yang berlaku, tetapi saya tak tahu nak buat apa. Jadi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Lokman pada hari ini dan juga Ustaz Abdul Najih. Mungkin Ustaz kita menyambung perbincangan kita kepada ayah-ayah yang
dapat rezeki okey, ya, dia dah semua cukup, itu satu kumpulan. Tetapi ramai kumpulan pada zaman ini, pada zaman PKP ini, ada yang diberhentikan kerja, ada yang menunggu diberhentikan kerja ataupun tiba-tiba diberhentikan kerja itu, sehingga kan dia rasakan bahawa loss kan. Nak buat apa ni kan? Saya nak berniaga tak pandai, saya ni ini je lah kerja yang saya dah fokus selama hari ini untuk membesarkan anak-anak saya. Jadi macam mana nasihat Ustaz kepada ayah-ayah yang menghadapi kemelut ini? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul dan tuan-tuan muslim dan rahmat Allah sekalian. Ya, suasana dalam keadaan PKP, pandemik COVID semua ini kan, memang memberi kesan pada semua orang. Ya. Orang kaya pun dia punya kekayaannya turun. Orang yang tak kaya lagi lah, dia punya itu lagi menurun. Dan bahkan yang dibuang kerja dan seumpamanya. Tuan-tuan muslim dan rahmat Allah sekalian. Kalau ada situasi sebegini, ada dua sudut Ustaz nak sebutkan. Sudut pertama ialah kita kekal berikhtiar. Dan antara lain cubalah lihat video-video yang berkaitan dengan orang yang juga dibuang kerja dan memulakan kehidupannya balik. Dan saya tengok dalam internet tu banyak yang sangat beri motivasi mereka membina kembali. Dan alhamdulillah mereka, kita kata, boleh berjaya semula. Baik, itu satu. Yang kedua, dan ini sangat penting, iaitu tuan-tuan, suasana yang berlaku ini adakah berlaku juga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat? Ada soalan. Ada tak contoh? Baik, jawapannya ada. Nah, yang pertama tuan-tuan, di kalangan sahabat Nabi ada satu golongan namanya ialah ashabus suffah ataupun ahlus suffah. Ahlus suffah ni, kalau kita pergi Masjid Nabawi tu kan ada lagi tempat yang rendah sikit pada meja ini yang seluas boleh muat dan 30-40 orang gitu. Di belakang kubur Nabi itu ada, masih ada sampai ke hari ini, tempat mengingati sebagai ahlus suffah. Duduk di masjid selai sepinggang je. Makan bila Rasulullah makan, minum bila Rasulullah minum, itu saja. Tapi kalau orang ni diminta untuk berjihad, saya dulu. Di nombor satu yang angkat tangan untuk pergi berjihad. Itu ahlus suffah. Rasulullah tak pernah kata, kamu pergi? Tak boleh pergi. Tak ada. Mereka kekal di situ. Tetapi mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Main Ustaz ialah orang ni susah. Yeah. Tapi susah tadi tidaklah menyebabkan mereka itu tinggal agamanya. Mereka ni ada keluarga ke? Ya, sebahagiannya ada. Sebahagiannya mereka ni lari daripada Mekah ke Madinah. Nah, hijrah. Yeah. Yang sebab tekanan agama orang kufar musyrikin yang menekan Islam itu, mereka lari. Itu antara sebahagian mereka lah. Dan Imam Suyuti menyebutkan lebih kurang namanya 401 orang. Oh, ramai. Yang di kalangan ahlus suffah. Tapi silih berganti. Ya. Jadi itu satu perkara. Yang kedua, Rasulullah sendiri diuji dan juga para sahabat diuji semasa di Mekah. Selama 3 tahun, dia panggil Ayyamul Hisar. Awamul Hisar, 3 tahun. 7, 8, 9, 10. Mana sekitar itu. Selama itu mereka itu ditekan, dikepung oleh kaum musyrikin. Keluarga Nabi, Abdul Manaf, Abdul Muttalib dan Bani Hashim, 3 ini dikepung dan mereka tidak boleh berurusan jual beli. Nak cari makan begitu payahnya apa so, sehingga anak-anak mati dalam dokongan ibu. Tidak ada susu. Yang kata para sahabat yang mengalami perkara tersebut, kami ini buang air najis macam tai kambing dia ada. Kenapa? Tak ada air. Kemudian makan daun-daun kayu kering gitu sahaja. Ini berapa lama tu, Ustaz? 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Jadi, bila berlaku perkara tersebut, di kalangan mereka ini tetap istiqamah. Tidak kata cukuplah kita tinggalkan Muhammad, kita patah balik. Tidak. Jadi tuan-tuan, maknanya kesusahan dihadapi oleh mereka, poin kenapa mereka ini tidak patah balik. Nah, daripada yang Islam itu, tinggalkan Islam dan menjadi kufur balik. Tidak. Walaupun Islam membenarkan orang terpaksa boleh kufur. Terpaksa. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya masih beriman. Tapi dipaksa, ditekan sangat-sangat. Itu boleh. Jangan ambil ini sebagai alasan. Tak, maksudnya terpaksa sangat. Tapi mereka tak buat. Tetap mereka kekal istiqamah, mempertahankan agama. Jadi maknanya suasana yang susah kita sekarang ini sudah ada contoh zaman Nabi. Tapi mereka boleh kekal berada bersama Nabi dalam Islam, mempertahankan agama ini. Ini poin yang sangat penting untuk kita sama-sama renung dan bincangkan. Ya. Jadi mereka masih kekal lagi bersama dengan keimanan. Dan macam mana mereka bangkit lepas tu, Ustaz? Mereka bangkit.
Selepas tahun Ayyamul Hisar itu Rasulullah kan diangkat ke langit sehingga turunnya sembahyang, sehinggalah selepas itu perintah hijrah daripada Makkah ke Madinah. Jadi proses itu berlaku sehinggalah Islam berkembang di Madinah dan Islam memerintah. Di sanalah Islam lebih. Tapi hakikatnya golongan ahli sufah itu di Madinah. Di Madinah. Dan golongan ini mereka itu kita kata dengan keadaan yang miskin, susah itu mereka tetap istiqamah mempertahankan agama. Tapi kalau kita ambil pelajaran daripada kisah Muhajirin ataupun orang-orang Mekah itu ditekan 3 tahun itu, mereka ambil jalan untuk berhijrah ya. Hijrah itu kerana ekonomi ke kerana agama tu Ustaz sebenarnya? Baik, terima kasih Ustaz. Jadi dalam hadis yang sangat jelas kita selalu baca innamal a'malu binniyat. Betul. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar. Hijrah itu lillahi wa rasul. Itu nombor satu diletakkan dalam hadis tersebut. Maknanya niat hijrah itu mestilah niat lillahi wa rasuli. Kalau niat kerana dunia boleh, tetapi kamu dapat itu je lah. Kamu tak dapat yang hijrah kerana Allah dan Rasul. Jadi maksudnya bila ada masalah dalam mencari rezeki ini, hijrah itu boleh dilakukan sebagai satu niat untuk menjaga agama Ustaz ya. Bukan sekadar menjaga dunia lah. Kalau menjaga dunia itu mungkin tempat tu dah bagus dah kan. Tapi pasal nak cari lebih banyak lagi duit, pergi ke satu tempat kerja lain tapi dekat situ tak jaga solatnya, tak jaga amalannya. Jadi antara agama dan juga nafkah itu bukanlah satu perkara yang terpisah, tetapi ia adalah satu perkara yang sekali Ustaz ya, untuk kita fahami bersama. Disebabkan ada juga persoalan tentang ada ayah berbincang dengan si ibu ya, dia kata kita zaman sekarang ni anak seorang dua orang cukup lah kan. Pasal apa, zaman sekarang ni susah cari rezeki kan. Jadi bila ada polemik ataupun keprihatinan begitu, macam mana Ustaz melihat, adakah ia wajar ataupun sebenarnya bagaimana antara anak dan juga ibu? Pasal ada di dalam surah Al-Isra ayat 31 ya, yang kita nak baca bersama dengan Ustaz Abdul Najih, bagaimana Allah memberi peringatan kepada orang-orang pada zaman dahulu ya. Ada kaitan tak dengan diskusi seorang cukup lah kan, ataupun macam mana sebenarnya perancangan keluarga ini untuk kita faham pada zaman ini. Kita baca dahulu surah Al-Isra ayat 31. Sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, dan kepadamu sesungguhnya membunuh mereka itu merupakan satu dosa yang besar. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit apa konteks ayat ini sebenarnya, dan macam mana pada zaman sekarang ini bila Allah menyatakan kami memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu, ada kaitan tak dengan peristiwa zaman sekarang yang perlu ayah-ayah seperti saya, seperti tuan-tuan sekalian ambil perhatian tentang ayat ini? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian. Ayat ini menceritakan bahawa jangan kamu takut bila ada anak tu kok tak ada rezeki. Nahnu narzuqukum wa iyyahu. Kami yang beri rezeki. Jadi poin asasnya Allah yang beri rezeki. Caranya mesti ada. Allah Subhanahu Wa Taala beri jaminan bahawa rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, orang jahiliah, di masyarakat jahiliah dulu, dia ada satu macam dalam kepala dia memutuskan bahawa anak ni menyusahkan. Antara lain ialah dalam ayat wa idzal mau'udatu su'ilat, anak-anak kecil yang dibunuh. Biasanya anak perempuan lah yang dibunuh. Antara ialah takut khasyat imlaq. Ketakutan kepada menjadinya
miskin. Tak dapat beri makan kepada anak itu. Jadi anak perempuan ni biasa tak boleh kerja. Betul. Nah, dia akan diambil kahwin dengan orang, kemudian kalau berlaku peperangan jadi hamba dan seumpamanya. Jadi mereka bunuh. Jadi ayat Quran wa idzal mau'udatu su'ilat, anak yang dibunuh itu akan disoal bi ayyi dzambin qutilat. Kamu salah apa sebenarnya? Yang dibunuh. Perli kepada si bapa yang membunuh itu. Nah, kenapa kamu dibunuh? Baik, jadi isu ini telah berlaku sejak zaman jahiliyah dan bahkan zaman sekarang kita masih dimomokkan perkara tersebut. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki tentang anak, tentang zuriat kita yang berapa orang tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tunaikan tanggungjawab. Kerjalah, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki. Satu kisah yang menarik, Ustaz. Ini berlaku keluarga Ustaz sendiri. Ya. Ayah Ustaz duduk dengan Tok dululah. Dan Tok ni dia ada cucu-cucu yang ramai. Bila membesar tu, rumah kampung, rumah kampung. Jadi dalam rumah tersebut ada, bila dah kahwin apa semua, ada 3 keluarga bersama. 3 keluarga, satu keluarga ada anak-anak dia. Ya begitulah. Rumah Tok tu rumah kayu yang agak luas jugalah, tapi 3 keluarga. Kata makan macam mana ayah? Sebab kita masa tu tak sempat nak melihat suasana itu. Makan macam mana? Ayah kata makan, masak tu makan ramai-ramai gitu, puluh-puluh orang makan. Dia bukan kaya. Nah, adalah kalau orang Kelantan dia panggil baluh beras. Baluh ni macam kepuk beras gitu kan. Beras itu walaupun telah selepas dia mati, beras masih ada lagi. Dia kerja bendang apa semua kan, buat tanam padi apa semua, dan simpanlah beras dalam tu. Dan beras tu lepas dia mati ada lagi. Mana boleh digunakan oleh anak cucu lagi. Ini dia panggil keberkatan. Jadi semata-mata kerana bimbang tadi, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa aku yang memberi rezeki. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi itu adalah janji daripada Allah Subhanahu Taala, ya. Jangan sampai kebimbangan pasal rezeki ini menyebabkan satu pembunuhan tadi, membunuh anak, ataupun sampai rasa macam kalau dapat anak tu ada ayah yang dia rasa bimbang kot kan, dah lah tak cukup sekarang ni, dapat anak lagi. Tetapi sebenarnya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Taala dan kita berusaha sebaik mungkin, walau dalam keadaan ekonomi mencabar pun, ya, tetap juga ada ruang, ya. Cuma perlukan usaha, kalau perlu diubah, dihijrahkan cara kita berusaha itu adalah antara panduan yang kita dapat daripada hari ini. Jadi alhamdulillah, ini sedikit perkongsian pada hari ini untuk ayah-ayah, ya, terus berusaha. Kita tahu bahawa rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Taala. Allah boleh lapang, boleh sempitkan, tetapi bila kita ingin ia dilapangkan, kita ikut kepada peraturan daripada Allah Subhanahu Taala. Dan bercakap tentang rezeki ni Ustaz ni, satu akhir ini nasihat daripada Ustaz bercakap tentang rezeki ni, ada orang nak banyak sangat, ada orang nak sikit. Tapi sebenarnya apa maksud rezeki sebenarnya? Di hujung ini silakan. Ya, terima kasih Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Ustaz nak sebut begini, kita nak dapat rezeki, dapat duit tu kita kerja. Kerja itu dia panggil sabab. Hasilnya ialah musabbab, dapat duit lah. Nah, tapi satu perkara yang kita jarang cerita ialah tuan kepada sebab dan musabbab ini, iaitu musabbib. Sabab, musabbab, musabbib. Musabbib ni jangan cerita. Apa dia? Iaitu Allah. Mana dialah menciptakan sebab dan dialah yang memberikan musabbab tadi. Nah, dua-dua tu dia punya. Jadi orang lupa untuk Allah wa al-musabbib. Jadi kalau kita duduk situ tuan-tuan, banyak atau sikit rezeki bukan satu perkara yang besar, tetapi keberkatan daripada rezeki itu sangat-sangat penting. Ada orang yang banyak rezekinya meninggal, anak bergaduh, belum masuk kubur lagi. Belum masuk kubur. Allahumma ta'ala. Jadi ini konsepnya barakah dalam Masya-Allah. Ya, jadi itu ringkas tetapi padat daripada Ustaz Dr. Muhammad Luqman bin Ibrahim, ya, dan juga Ustaz Abdul Najih Marwan bercakap tadi tentang rezeki. Kita berbincang sekarang ini dalam surah Al-Mulk, ya, bercakap tentang tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita nakkan bukan sekadar banyak, ya,
tetapi kita nakkan barakah di dalam rezeki yang kita peroleh, yang kita ingin bawa, yang kita ingin rasai pada keluarga, sehingga kan keluarga itu menghasilkan barakah demi barakah, ada kebaikan demi kebaikan, kebahagiaan dan terus sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Luqman untuk kita membacakan doa. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ayah-ayah yang sedang berusaha keras sekarang ini adalah ayah-ayah yang membawa rezeki penuh barakah, dan kita tahu bahawa ada sabab kita berusaha, ya, musabbib hasil usaha kita ni, musabab, ya, musabab, dan musabbibnya berapa banyak dan apa kemampuan usaha kita akan ikut jalan mana, kita kena selalu tanya, minta banyak-banyak daripada musabbib, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz, kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Luqman bin Ibrahim dan juga Qari Ustaz Abdul Najib Marwan bersama pada hari ini untuk sama-sama kita melihat ayah mencari rezeki sebagai satu topik yang penting, dan terus ingin kita bina ayah-ayah yang kuat semangat, jangan patah semangat, beri pada isteri sahaja yang bekerja, kerana kita yakin itu adalah tuntutan daripada Al-Quran yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan. Ya, mungkin dengan kepayahan bagi sebahagian daripada ayah-ayah, mungkin tuan-tuan boleh menghubungi talian hotline mencadangkan bagaimana kita membina satu komuniti ayah-ayah yang boleh saling tolong-menolong untuk melihat peluang-peluang untuk menguatkan rezeki penuh barakah, kerana kita yakin dengan silaturahim, dengan usaha bersama, kefahaman yang ada dalam Al-Quran ini menatijahkan sesuatu yang besar kepada masyarakat, dengan ayah-ayah yang makin bertanggungjawab untuk kerja, tapi dalam masa yang sama ada tanggungjawab untuk membawakan pendidikan, nafkah, rezeki, ilmu kepada anak-anak isteri di rumah. Kita bertemu lagi insya-Allah pada episod akan datang untuk terus kita melihat ayat 22 dan seterusnya daripada surah Al-Mulk, kerana kita yakin bahawa ayah terus memimpin masuk syurga sekeluarga. Allah